Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali di video yang seterusnya. Saya mendoakan semoga anda yang menonton video pada kali ini anda dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, untuk makluman pada video kali ini saya akan berkongsi kepada anda semua bagaimana kita nak memuatkan ataupun kita nak upload bahan-bahan pengajaran kita dalam Microsoft Teams di dalam kumpulan yang telah kita wujud sebelum ini. Okey, seandainya anda telah mengikuti video saya sebelum ini, kita telah mewujudkan satu kelas kita iaitu SKE 3023 pengawal logik boleh atur cara. Okey, untuk kita memasukkan atau muat naik dokumen nota-nota dalam kumpulan tersebut, pertama sekali kita klik pada kumpulan tersebut dan dia akan pergi kepada kita punya kumpulan. Okey, yang sebelum ni kita dah create kita punya channel berdasarkan kepada topik-topik. Macam ni kita dah create sebanyak 4 topik. Okey, untuk kita memuat naik kita punya nota, seandainya kita menggunakan dalam format Word ataupun PowerPoint ataupun Excel, pastikan kita muat naik nota tersebut dalam upload kelas material. Okay? Seandainya kita tidak upload dalam folder ini, para pelajar boleh mengedit nota-nota kita yang telah kita sediakan dalam format-format tersebut. Okay, untuk kita upload nota, kita klik pada upload class material ni ya. Okey. Kita klik pada upload class material. Okey, bila dia kita klik, dia akan pergi kepada file dan pada class material. Okey, pastikan kita klik pada class material ni ya. Okey, untuk upload saya cadangkan untuk kita buat folder berdasarkan kepada topik-topik yang ingin kita muatkan nota-nota tersebut. Okey, bagaimana kita nak membuat folder tersebut? Kita klik pada new and then kita klik pada folder dan kita boleh namakan, contohnya ini folder untuk topik 1 ataupun bab 1. Topik 1 iaitu pengenalan. Okey, untuk folder ni dia berbeza dengan channel lah. Yang ni untuk kita khaskan untuk kita buat upload nota. Okay, so untuk kita upload nota, kita klik pada topik 1 ni, folder topik 1 dan kita upload material kita. So untuk upload, kita klik pada upload ni lah dan kita cari nota yang akan kita upload dalam folder tersebut. Okay, contohnya macam saya dah sediakan dokumen-dokumen nota untuk bab tersebut. Okay, dan saya akan pilih sebagai bab 1, pengenalan pada PLC. Dan kita boleh pilih semua folder yang akan kita masukkan. Contohnya dalam bab 1 ni ada banyak subtopik, ada sampai 5 subtopik. Kita highlight semua. Okay, caranya kita klik dan kita boleh tekan Ctrl, Shift ataupun Ctrl untuk kita pilih file yang ingin kita upload dan kita klik pada Open. So bila kita dah klik Open, dia akan ada proses inilah, proses upload sebanyak 8 item. Okay. So kalau kita punya file tu terlalu banyak, dia akan ambil masa lah. Okay, bila para pelajar buka kita punya nota-nota ni, mereka tak boleh edit lah. Okay, hanya kita saja yang boleh edit nota-nota tersebut. Okay, yang ni seandainya kita tak mau upload dalam format PowerPoint, kita boleh upload dalam. Okay, ni kita yang file ni. And then kalau kita nak balik, kita akan tekan close lah. Okay, close, dia akan kembali kepada folder tadi, pada class material. Okay, okay. So yang ni untuk topik bab 1. And then kalau kita ada topik yang bab 2, kita boleh buat folder lagi. Buat folder topik 2 iaitu pengaturcaraan. Okey, dia punya proses untuk upload sama saja. Kita klik pada pengaturcaraan dan kita klik upload dan kita boleh pilihlah
apa-apa dokumen yang kita nak upload. Okey, untuk para pelajar pula, mereka boleh download lah. Okey, dia tekan ni download nota apa yang mereka nak, dia boleh download. Mereka hanya klik pada sini dan mereka klik pada download. Okey, seandainya kita nak share kita punya folder ni, kita nak share kita punya folder berkaitan dengan nota ni, kita boleh klik pada copy link. So bila kita copy link ni, kita boleh copy dan kita boleh hantar kepada para pelajar kita untuk dia masuk dalam folder nota ni lah, untuk mereka akses mereka punya nota. Okey, tu cara yang pertama untuk kita upload kita punya bahan-bahan pengajaran kita. So saya cadangkan untuk kita menyediakan bahan-bahan pengajaran kita dan kita upload di sinilah. Okey, kita boleh guna bahan ini bergantung pada sesi pengajaran kita. Contohnya kita akan mengajar pada sesi hadapan, kita juga boleh menggunakan grup ini. Kita cuma hanya remove ahli pelajar yang lama dan add pelajar yang baru. Okey, yang seterusnya, bagaimana kita nak membuat pengajaran kita pengajaran secara online. Okey, sebelum ni saya dah beritahu kita ada general ni dia akan menunjukkan apa sahaja yang berlaku lah. Okey, contohnya kita akan buat pengajaran bagi topik 1 lah. So make sure kita klik pada channel topik 1 ni. Okey, bagaimana kita nak memulakan kita punya online, kita akan klik pada button ni, Meet Now. Okey, button ni Meet Now. Okey, kita boleh masukkan tajuk kita lah, maksudnya kuliah pertama pengenalan. Okey, sama ada kita nak Meet Now ataupun kita nak schedule kelas kita ni pukul berapa. So selalunya kita akan schedule dululah kelas kita untuk maklumkan kepada para pelajar untuk mereka bersedia lah. Seandainya kita dah set masa dan pelajar pun dah bersedia di PC, kita boleh Meet Now. Okey, kalau kita tekan Meet Now, dia akan terus akan berlangsung lah kita punya kelas online kita. Okey, ni untuk kita turn on dan kita turn off kita punya kamera. Okey, macam ni sebab dia tak turn on lah, sebab saya dah guna untuk recording ni dalam Bandicam. Okey, yang kedua kita boleh guna, kita buat schedule lah. Saya cadangkan untuk kita buat schedule. Buat schedule ni lebih praktikal lah dalam membuat persediaan kepada para pelajar kita. Okey, dan kita klik pada schedule a meeting. Okey, bila kita klik schedule a meeting, dia akan keluar macam ni lah. Contohnya ni topik pertama, add request attendant. Okey, seandainya anda nak menjemput bukan daripada kalangan kelas anda dalam channel ni, kita boleh tambah lah. Okey, contohnya kita nak menambah kita punya pensyarah kita kan, kita boleh tag lah nama daripada sini. So sebab Tamizi ni bukan kita dalam channel kita, so kita boleh tambah dia. Okey, kalau kita tak mau, kita biarkan sahajalah. Okey, yang ni kita punya tarikh ataupun butiran kelas kita. Contohnya ni 6 Jun dan kita kata kita nak buat kelas pada ni pun dah tengah malam ni kan, start pukul 11.30 malam sehingga 12 malam. Ni kita boleh set lah kita punya masa di sini, kita boleh pilih. Okey, katalah kita nak buat kelas tu pada esok hari ataupun pada 9 hari bulan, kita boleh set 9 hari bulan dan kelas tu start pada pukul 9 pagi, 9 AM. Okey, 9 AM dan dia akan tamat katalah 2 jam, dia akan tamat pada pukul 11. Okey, ni does not repeat. Okey, ni kita punya channel kita lah. Ni pelajar-pelajar kita yang masuk dalam kita punya pelajar channel ni, dia akan dapat alert lah. Okay, ni location, katalah kita buat location di rumah masing-masing ataupun di college. Okey, kita tambah lah. Okey, yang ni kita sebagai nota lah, diminta untuk semua sertai. Okey,
Okay, bila dah selesai butiran untuk kita punya meeting ni, kita just tekan send. So bila kita tekan send, dia akan send kepada semua kelas kita lah yang berada dalam channel ni. Okay. Contohnya yang ni dia dah send dalam channel bab 1 pengenalan. Okay, salah satu lagi cara kalau kita nak alert para pelajar kita, mungkin para pelajar kita jarang login ke account dia, kita boleh klik pada sini semula. Okay, saya ulang balik. Okay, ni kita punya kelas. Kita akan bagi link pada para pelajar kita untuk join kita punya kelas. Mungkin para pelajar kita ni dia tak login dia punya account ke apa ke, kita boleh bagi link pada mereka. Macam mana kita nak dapat link tersebut? Kita klik pada yang ni, memo ni, topik 1 pengenalan ni, dan kita akan pilih kat sini kat join Microsoft Team meeting ni. Kalau kita lihat dia tak ada apa link kan. Macam mana kita nak mendapatkan link dia? Kita right click, right click dan ada copy link. So kita boleh copy link, dan link ni kita boleh bagi kepada kita punya para pelajar. Macam ni kita copy paste balik dia punya link tu. Link dia agak panjang, kita boleh guna bit.ly untuk ringkaskan. So bila para pelajar dia dapat ni, dia akan join lah. Join kita punya meeting tersebut. Itu salah satu cara untuk kita jemput para pelajar kita untuk sertai kelas online kita lah. So dia ada dua cara, sama ada dia akan hantar dalam channel dan kita bagi link pada para pelajar tersebut. So bila kita nak buat kelas tadi, saya ulang balik. Bila kita nak buat kelas tadi menggunakan kelas online, dan bila dah tiba masanya, kita akan klik dan kita akan tekan join. So bila join, dia akan pergi macam tadi lah. Ni kita punya kamera setting, ni kita punya speaker, dan ni custom ni untuk kita pilih lah apa dia punya audio yang kita akan guna. Make sure audio tu yang kita select yang betul lah, takut nanti para pelajar kita tak dengar pula apa yang kita sampaikan. Dan kita tekan join now. Bila kita tekan join now ni, dia akan pergi live lah. Live. Macam ni kita akan menunggulah para pelajar kita untuk sertai. Bila pelajar kita dah sertai, kita akan klik di sini lah. Ni kita punya participant. Kita akan tengoklah siapa yang dah join. Dan dalam masa yang sama ni, mungkin kita boleh ambil attendance para pelajar yang join kelas kita tu lah. Sebagai bukti kehadiran. Yang ni untuk kita kita mesej lah. Mungkin para pelajar, kita mute semua para pelajar, dan para pelajar ni boleh type. Kita racik suara tak jelas. So kita akan dapat suara tak jelas. So kita akan repair lah. Ni untuk kita buat chatting sambil dalam tempoh pengkuliahan kita. Yang ni untuk dia angkat tangan lah. Mungkin nak tanya apa-apa kan, dia akan raise hand, dan kita akan tengok lah siapa yang raise hand tu untuk kita ambil action. Ni more action. Yang ni untuk kita setting device tadi. Ni untuk kita, kalau mesyuarat mungkin kita boleh guna ni lah untuk kita catatkan apa-apa dapatan mesyuarat tu. Kita akan boleh tag di sini. Tapi ni untuk kelas kita tak guna lah. Khususnya ni kalau kita nak record kita punya kelas ni, kita boleh buat start recording lah. So bila dah start recording, dia akan keluar di sini lah. Dia punya dia tengah record. Kalau kita nak stopkan recording, kita boleh stopkan lah. So saya nasihatkan untuk kita buat recording lah bagi setiap kelas yang kita laksanakan, sebagai satu rujukan untuk para pelajar untuk review semula perkuliahan kita. Bila kita record ni, dia akan masuk dalam dalam channel kita tadi tu. Dia auto masuk, dia disimpan dalam cloud, dan kita boleh akses pada bila-bila masa sahaja. Ni untuk kita end meeting, kita boleh klik sini lah, ataupun kita klik di sini. Yang ni untuk kita share kita punya slide presentation kita dengan para pelajar kita. Contohnya kita nak share kita punya slide, kita boleh prepare siap-siap kita punya slide PowerPoint, dan kita boleh share di sini lah. Sama ada kita nak share desktop ke, bergantung pada sini. Contohnya saya nak share PowerPoint, saya klik sini lah.
Okey, ni PowerPoint yang dah buka sebelum ni. So dia ambil masa sikit untuk dia loading, ya. Ni contohnya kelas online. So dalam tempoh ni kita tengah mengajar lah. So para pelajar dia akan tengok. Okey, ya. So ada selesai. So bila kita dah selesai share ni, kita boleh unshare lah. Ni stop presenting, tekan tu stop presenting, dia akan kembali semula ke folder ni lah. Yang ni untuk kita mute kita punya mikrofon, dan ni untuk kita on dan off kita punya kita punya kamera lah. Ok, so bila dah selesai kita akan end kita punya meeting. Ok, bila kita dah end meeting, dia akan ni yang ada tinggal record tadi lah, apa yang kita pengkuliahan kita tadi tu. Ok, yang seterusnya kita boleh guna function bawah ni. Contohnya untuk bab 1 ni ada para pelajar kita yang belum hantar assignment ke, belum settlekan quiz ke, kita boleh buat ada announcement di sini. Caranya kalau untuk announcement kita klik pada A ni dan kita klik di sini, kita ada announcement. Sebelah announcement ni kita tulislah perhatian. Ataupun kita klik pada quiz 1, dan kita boleh ubah dia punya gambar sini lah. Kita klik ni dia pilihan gambar dia lah. Contohnya ni kita nak start di sini. Ni so dia punya ni, dia punya tajuk dia penghantaran. Ok, dia punya ayat dia mohon siapa yang belum hantar, sila hantar segera. Ok, kita juga boleh mention nama pelajar tu dengan kita type ni, dan kita type lah siapa para pelajar kita, nama kita tu. Contohnya Ahmad. Ok, sebab yang ni tak ada grup, dalam grup ni belum ada lagi para pelajar, dia tak boleh detect lah. So kalau kita nak kata nama dia Ahmad belum hantar, kita boleh alias ni dan kita type nama dia. Ok, lepas dah selesai kita boleh tekan send. So bila ni apa pelajar dia akan alert lah quiz 1, oh dia tak hantar. So yang mana yang tak hantar tu dia akan reply lah, pelajar akan reply. Ok, baik encik. Dia akan reply tu. Okay, so kita pun boleh berchatting di sini lah. Ni kegunaan untuk chatting ni, ataupun kita just type biasa pun boleh juga, tapi dia tak ada dia punya gambar-gambar ni lah. Kita assalamualaikum. Okay, ni pun kita boleh chatting juga. Ni dia akan masuk pada topik yang lain lah. Okay, kita juga boleh tanda right, tanda suka apa-apa kita boleh guna yang ni. Ok, ni untuk kita upload dokumen yang berkaitan, okay, apa-apa je lah. Kita nak file terkini ke, ataupun bahan-bahan tentang bab 1 ke, kita boleh upload di sini lah. And then untuk kita masukkan emoji kita. Ok, yang seterusnya kita boleh share juga kita punya YouTube. Contohnya para pelajar kita katalah bab 1 ni untuk bab pengenalan, kita boleh type juga bahan-bahan yang ada di YouTube. Contohnya introduction to PLC. Tengok dalam YouTube ada tak? Okay. Okay, contohnya macam ni. So bila ada bahan ni, kita boleh share terus kita punya YouTube kita pada pelajar. Ni. So bila kita share ni, tekan send ni. So YouTube ni dia akan berada di sini lah. So para pelajar kita boleh tonton YouTube ni di samping kelas yang kita telah buat perkuliahan lah. So ni satu tambahan kepada para pelajar kita, macam mana kita nak melihat dia punya nota berkaitan dengan bab 1. Okay. Okay, untuk bab seterusnya, bab 2, kita klik di sini. Kalau ada perkuliahan, kita akan klik meeting di sini. Yang ni kalau ada untuk sambal YouTube. Okay. Okay, saya rasa itu saja untuk macam mana kita nak. Tadi yang pertama saya dah tunjukkan macam mana kita nak upload kita punya material. So material kita klik dekat ni lah, upload kelas material.
Kalau kita klik dalam contohnya kita upload bukan dalam kelas material, para pelajar dia boleh edit dia punya file-file tadi tu lah. Okey, yang kedua macam mana kita nak buat kelas online macam tadi ke. Okey, ni yang kita yang ada meeting, kita buat recording tadi tu. So bila setiap kali kita buat perkuliahan dia ada recording. So pelajar bila dia tak faham dia boleh login dan dia tengok semula lah. Okey. Ini sebab saya video saya nak siapkan untuk kita buat record. Okay, ni recording dia. Dan macam mana kita nak buat announcement dekat para pelajar kita, macam mana kita nak masukkan YouTube dalam kita punya channel ni. Okay, dan kita boleh berchatting dengan para pelajar. So saya rasa itu saja untuk perkongsian pada kali ini. Kita akan bertemu lagi di video yang seterusnya. Saya akan tunjukkan macam mana kita nak membuat assignment kepada para pelajar kita dengan menggunakan Google, dengan menggunakan form lebih kurang macam Google Classroom jugalah. Okay, tapi yang ni dia lebih teratur dan lebih menarik. Okay, semoga anda memahami apa yang disampaikan dan semoga bertemu kembali di video yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.